Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Ustaz tahun 5? Ustaz doakan semoga anak-anak sihat dan diberkati Allah. Bagi subjek pendidikan Islam kita pada hari ini, kita akan belajar bidang akidah. Tajuk Syirik Merosakkan Akidah. Anak-anak boleh buka buku teks pendidikan Islam tahun 5, muka surat 88 hingga 93. Jom kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Jadi maksud katanya syirik adalah satu perbuatan menganggap Allah Taala sama dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tiqad, iaitu kepercayaan, perkataan dan perbuatan. Sekarang, kita akan lihat apakah dalil syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah, sedangkan kamu semua mengetahui. Apakah hukum melakukan perbuatan syirik? Hukumnya adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Kita lihat pula pembahagian syirik. Syirik boleh dibahagikan kepada dua jenis. Yang pertama syirik jali, yang kedua syirik khafi. Kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan pengertian syirik jali. Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Setelah kita mengenali pengertian syirik jali, marilah sama-sama kita lihat contoh syirik jali. Yang pertama, menyembah berhala, matahari, bulan atau lain-lain. Kedua, meminta doa dan pertolongan daripada kubur atau orang mati atau selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesan sekiranya kita melakukan perbuatan syirik jali? Kesannya ialah yang pertama, membatalkan akidah. Kedua, berdosa besar. Ketiga, dijanjikan azab yang pedih. Sekarang kita lihat pula cara menjauhi perbuatan syirik jali. Pertama, mendalami ilmu tentang Islam. Kedua, istiqamah beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketiga, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Seterusnya, marilah sama-sama kita melihat pengertian syirik khafi. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Syirik ini juga dikenali dengan syirik kecil. Setelah kita berkenalan dengan pengertian syirik khafi, marilah sama-sama kita melihat contoh syirik khafi. Pertama, riak. Apakah makna riak? Riak ialah melakukan sesuatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kedua, melakukan ibadah kerana mahukan pujian. Apakah kesan syirik khafi terhadap diri kita? Pertama, menghapuskan pahala segala amalan kita. Kedua, mendapat dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, hidup tidak tenang. Seterusnya, kita lihat cara untuk menjauhi perbuatan syirik khafi. Pertama, melatih diri supaya ikhlas dalam melakukan amalan. Kedua, menyembunyikan amalan kebajikan. Ketiga, menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Rumusan ataupun kesimpulan tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Kita hendaklah mengukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal serta menjauhi syirik yang boleh merosakkan akidah. Sekian, terima kasih.